Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Hari ini cikgu buat secara langsung dengan menggunakan PowerPoint untuk saya menerangkan bagaimana cara kita menjawab soalan kertas 2 nombor 3, iaitu soalan tata bahasa. Ayo kita lihat beberapa soalan tata bahasa yang pelajar wajib jawab. Okey, yang pertama 3A iaitu bina ayat. Calon diminta buat ayat berdasarkan perkataan yang diberi ataupun frasa yang diberi. Yang kedua, analisis ayat, sama ada gabung ayat, menukar jenis ayat dan sebagainya. Soalan yang ketiga iaitu C, membetulkan kesalahan ejaan dan juga imbuhan. Yang keempat, membetulkan kesalahan kata atau istilah dan juga kesalahan bahasa. Manakala yang kelima, yang terakhir, iaitu peribahasa. Jadi pada kali ini, cikgu akan terangkan kepada anda bagaimana kita ingin menjawab soalan 3A iaitu bina ayat. Ayo kita lihat pada paparan. Okey, soalan 3A adalah soalan bina ayat. Okey, apa yang pelajar boleh buat? Okey, pelajar boleh buat pertama, membina ayat dengan cara memberi maksud perkataan. Yang kedua, membina ayat dengan menggunakan cakap ajuk tetapi perlu mematuhi peraturan cakap ajuk. Dan membina ayat tunggal, ayat majmuk, ayat aktif atau ayat pasif. Justru, pelajar boleh menggunakan kemahiran masing-masing untuk membina ayat agar mendapat markah yang penuh. Kita lihat pula tentang perkara yang tidak boleh dilakukan. Pertama, menambah atau menggugurkan imbuhan. Kedua, menggunakan perkataan sebagai kata nama khas. Ketiga, menggunakan perkataan diuji sebagai peribahasa. Dan yang keempat, membuat ayat yang tidak jelas atau difahami maksud. Jadi, kita akan teruskan selepas ini. Berikut, ayo kita saksikan beberapa contoh soalan yang pernah diutarakan ataupun yang perlu dijawab oleh pelajar. Kita lihat yang pertama. Contoh soalan yang pertama, soalan memberikan ayat tunggal iaitu muka dan ditambah dengan beberapa imbuhan awalan, apitan dan sebagainya. Justru pelajar kena memahami apa maksud kata dasar muka, terkemuka, bersemuka, permukaan, mengemukakan dan bermuka-muka. Setiap perkataan ini mempunyai makna yang berbeza. Justru, pelajar harus membina ayat dengan menggunakan perkataan yang diberikan untuk menerangkan maksud yang diberikan. Jadi, pelajar haruslah membina dengan betul. Yang kedua, kita lihat pula jenis ayat yang mempunyai banyak makna. Contohnya, diam. Okey, itu ada satu perkataan yang diberikan diam dan pelajar kena memahami dua makna yang berbeza. Mungkin diam yang pertama itu senyap dan yang kedua itu ialah tinggal. Yang kedua tanggal. Tanggal ini mungkin satu adalah tarikh dan yang kedua adalah perbuatan mencabut, membuka. Jadi pelajar kena faham. Dan yang ketiga tawar iaitu dari segi rasa dan yang kedua mungkin perbuatan tawar iaitu bertawar harga dan sebagainya. Jadi pelajar kena memahami perkataan-perkataan yang diberikan supaya dapat membina ayat yang betul. Kita lihat yang ketiga. Okey, yang seterusnya adalah perkataan dasarnya sabut yang hampir sama bunyinya dan yang kedua serabut. Sekiranya keluar soalan begini, kadang-kadang pelajar keliru kerana mereka menghasilkan satu ayat yang mempunyai dua perkataan. Jadi sebenarnya pelajar kena bina satu ayat daripada perkataan sabut dan satu ayat daripada serabut. Begitulah yang seterusnya. Jadi terdapat perbezaan maksud. Contohnya sabut adalah sabut kelapa, ya, dan serabut ini mungkin dari segi fikiran ataupun penampilan yang serabut. Jadi pelajar kena faham perbezaan maksud perkataan yang diberikan supaya kita tidak salah membuat perkataan. Okey, seterusnya ini adalah ayat perkataan yang punya kosakata aras tinggi lah. Maksudnya pelajar kena faham maksud kota, konvoi, kontras, kontena, komplot dan komisen. Jadi soalan ini agak tinggi arasnya. Jadi pelajar yang kurang kosakata mungkin akan susah untuk menjawab soalan ini. Okey, seterusnya soalan kata tunggal dan juga di sini adalah kata ganda. Contohnya bila dan bila-bila, banyak, banyak-banyak dan rata, rata-rata. Jadi pelajar juga kena buat ayat dengan membawa maksud yang betul. Contohnya bila ini waktu. Bila-bila ini waktu bila ada kelapangan. Okey? Okey. Seterusnya ini adalah perkataan majmuk iaitu suka duka, baik buruk, penat lelah dan sebagainya. Sekiranya keluar perkataan begini, pelajar haruslah mempunyai kreativiti untuk membuat ayat yang lengkap. Okey. Dan strategi membina ayat. Okey, jangan bina ayat atau fasa yang tidak dapat membezakan makna kata.
Jangan gunakan pasangan kata yang diberikan dalam satu ayat sahaja. Seperti tadi, kita kena buat berasingan. Jangan melakukan kesalahan ejaan dan jangan letakkan sebarang imbuhan atau menggugurkan imbuhan. Okey, jangan gandakan kata ataupun jadikan dia ungkapan, kiasan dan sebagainya. Dan jangan gunakan kata majmuk atau bagi kata tunggal dalam ayat yang anda bina. Okey? Kita lihat apa lagi yang anda perlu lakukan. Baiklah, hari seterusnya kita lihat bagaimana lagi strategi membina ayat. Okey. Pelajar jangan bina ayat seperti saya tidak tahu membina ayat daripada perkataan kawan. Ini jawapan ayat yang selamat. Kadang-kadang pelajar memang dia buat sebab dia tak ada idea. Kemudian pelajar harus menguasai jenis kata, pola ayat dan jenis atau ragam ayat dan binaan ayat. Jangan bina ayat yang tidak jelas maksudnya. Pelajar boleh bina ayat tunggal, ayat majmuk, aktif dan pasif dan cakap ajuk, cakap pindah. Tetapi perlu mematuhi peraturan. Okey, bina satu ayat bagi setiap perkataan yang diberi dan sebaik-baiknya ialah ayat berlapis atau sesuai dengan peringkat kematangan pelajar tingkatan 4 dan 5. Bila sebut yang ini, kadang-kadang pelajar bina ayat terlalu mudah, terlalu simple seperti ayat pelajar sekolah rendah. Jadi tak wajar untuk calon-calon SPM. Kalau boleh bina ayat yang sempurna. Okey, untuk mengelakkan penggunaan imbuhan, pelajar bolehlah. Okey, pertama kita meletakkan perkataan tersebut di permulaan ayat. Ini adalah cara kita nak selamat dalam membina ayat. Kita letak perkataan itu di permulaan ayat. Contohnya, sentuh. Jadi kita buat ayat iaitu cakap ajuk. Sentuh bahagian luka pesakit perlahan supaya mereka tidak berasa sakit, kata Dr. Rendra kepada jurawat. Jadi kita agak selamat sebab perkataan itu kita letak di hadapan. Yang kedua, kita boleh juga menggunakan ayat larangan. Contohnya, jangan sentuh apa-apa sehingga menerima arahan daripada ketua kita, kata Sobri kepada Samad. Jadi pelajar ini menggunakan ayat larangan, jangan sentuh. Jadi maksud sentuh itu maksudnya tak boleh sentuh, tak boleh pegang. Okey. Kemudian yang ketiga, menggunakan ayat pasif bagi kata ganti nama orang pertama atau kedua. Kita pasifkan ayat itu. Contoh, makanan itu saya sentuh. Okey, makanan itu saya sentuh. Jadi kita tak tukar imbuhan. Okey, setelah mendapat kebenaran daripada pengawal tersebut. Jadi itu antara strategi membina ayat. Okey, kemudian binalah ayat yang boleh difahami maksud perkataan yang diuji dengan memasukkan ciri-ciri atau penerangan bila, siapa, mengapa, bagaimana, apa kesan, kepentingan dan sebagainya. Jadi supaya menyelamatkan kita. Contoh, okey, kita tengok ayatnya mapan. So, ekonomi negara yang mapan membolehkan kerajaan menjalankan pelbagai projek pembangunan kepada rakyat. Jadi ayat tu agak jelas dan ayat yang matang. Yang kedua, permukaan jalan raya yang licin menyebabkan banyak kenderaan terbabas dan melanggar tembok. Nampak? Ada ayat subjek, ada predikat dan ada keterangan. Okey, penggunaan tenaga solar. Ini kata majmuk diberikan. Penggunaan tenaga solar sebagai sumber tenaga alternatif amat digalakkan bagi mengurangkan pergantungan terhadap tenaga elektrik. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh ayat ini, iaitu ayat-ayat yang matang, standard dengan pelajar tingkatan 4 dan 5. Okey, baiklah. Secara mudahnya sebelum saya mengakhiri penerangan bina ayat, kita gunakan formula BA bina ayat. Okey, saya galakkan pelajar saya guna subjek tambah predikat tambah keterangan. Okey, memang kalau dalam penandaan kita nak subjek dengan predikat saja. Tapi kadang-kadang apabila pelajar membuat ayat dengan subjek dengan predikat saja, ayat tersebut tergantung, tidak mempunyai maksud yang lengkap. Jadi untuk ambil langkah selamat, saya ulang, untuk ambil langkah selamat, saya ajar pelajar supaya bina ayat sama dengan subjek tambah predikat tambah keterangan. Kita ambil contoh yang mudah. Okey, subjeknya Pak Ali, predikatnya pergi ke kedai, dan keterangan dengan menunggang motosikal. Jadi kita ada elemen ketiga-tiga. Contoh yang kedua, subjeknya adik, predikatnya sedang membaca majalah, dan keterangannya di ruang tamu. Jadi apabila kita buat elemen subjek, predikat dan keterangan, lebih mudah dan lebih selamat. Jadi harapkan perkongsian ini dapat memberi manfaat pada semua dan semoga anda dapat markah penuh. Untuk kesalahan membina ayat, sekiranya dalam 6 ayat yang diberikan ada kesalahan yang pelajar buat, maka akan ditolak 1 markah daripada keseluruhan kesalahan. Bukannya setiap kesalahan ditolak markah. Jadi diharapkan anda tidak melakukan kesilapan dan menjawab dengan betul dan tepat. Selamat menjawab soalan 3A dengan betul dan cemerlang. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.